Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadap Allah kerana di padang Korea ni dapat jumpa lagi kita hari ini. Okay, Alhamdulillah. Baik, hari ini kita sambung dalam bab 3, iaitu Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Dalam topik terakhir kita hari ini, iaitu topik 3.5, keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Okay. Hari ini kita melihat keunikan yang ada dalam sejarah negara kita. Okay. Baik. Yang pertamanya ialah mempunyai gabungan unsur tradisional dan moden dalam pentadbiran. Baik. Dalam perdagangan Malaysia, okay, terdapatnya dua unsur, iaitu tradisional dan moden, yang mana unsur tradisional dapat dilihat pada kedudukan raja, okay, sebagai warisan sosiopolitik masyarakat Melayu. Okay. Raja itu sendiri, jawatan raja itu sendiri adalah satu unsur tradisional yang mana melambangkan taat setia rakyat kepada seorang raja. Okay. Yang mana kita semua tahu raja ini adalah satu yang diwarisi sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, sehingga ke hari ini istilah raja masih lagi digunakan, yang mana raja kita akui dalam Perlembagaan Persekutuan sebagai ketua utama negara kita. Okay? Dia gitu. Kemudian yang kedua, unsur moden. Unsur moden maksudnya benda yang baru. Okay, benda yang baru dalam perjalanan kita ialah demokrasi berparlimen. Demokrasi ini contohnya dalam bentuk pilihan raya. Okay, dalam bentuk pilihan raya tiada dalam unsur tradisional terdahulu. Sebab dulu kita mengamalkan pemerintahan beraja. Bila pemerintahan beraja, maksudnya tiada istilah pilihan raya. Namun di Malaysia kita ada dua-dua, iaitu tradisional dan moden. Okay? Beraja dan demokrasi. Okay? Sebab itulah kenapa tajuk utama kita dalam bab 3 ialah Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Okay? Kombinasi Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen merupakan kaedah terbaik untuk mengimbangi antara amalan demokrasi dalam persekitaran sosiopolitik. Dia mengimbangi. Raja ni anak-anak, raja di Malaysia bukanlah berpihak mana-mana parti politik, tidak. Raja adalah berkecuali. Okay? Baik. Di negara kita ni anak-anak, kita mempunyai pelbagai bangsa, agama dan budaya. Bila dah banyak bangsa, agama, budaya, okay, banyaklah pula parti politiknya. So, raja tidak boleh memihak pada mana-mana. Raja inilah mengimbang pada segala-galanya supaya aman sejahtera. Begitu. Okay? Baik. So, gambar di sebelah. Tengok unsur politik dalam pentadbiran. Teliti gambar berikut dan jawab soalan di bawah. Ini ada gambar jata negara, Anduit 100. Okay, ada sampul surat urusan Sri Paduka Baginda. Okay, tengok soalan dia. Apakah unsur tradisional yang terdapat pada ketiga gambar di atas? Okay, senaraikan nanti ya. Yang kedua, senaraikan perkara lain yang mengandungi elemen unsur tradisional dalam urusan rasmi. Okay. Yang ketiga, jelaskan kepentingan unsur tradisional dalam pentadbiran. Okay. Yang keempat, bagaimanakah unsur tradisional dapat memupuk persefahaman ke arah perpaduan? Okay. Jawab di soalan anak-anak. Okay. Hantar pada saya nanti. Okay, insyaAllah. Right. Sebelum kita teruskan pada slide yang ketiga, okay, perlu diketahui oleh anak-anak, okay, raja, okay, orang zaman dulu, masyarakat terdahulu sangat taat pada raja. Seperti mana kita sekarang, kita taat pada raja. Okay, sehingga kan kedudukan raja itu tak dapat tidak
memang telah pun ada dalam peruntukan perlembagaan persekutuan. Okey, gitu pentingnya raja anak-anak. Lambang perpaduan kita, lambang ketaatan kita. Okey, merupakan ketua negara kita. Gitu. Okey, teruskan. Baik, yang kedua, apa yang unik dalam pentadbiran di Malaysia? Okay. Mekanisme semak dan imbang dalam pentadbiran. Semak dan imbang. Okay. Semak, imbang. Okay. Baik, yang pertama, sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen mewujudkan mekanisme semak dan imbang dalam pemerintahan di negara kita. Macam mana dia? Okay. Baik, pemerintahan beraja mengimbangi pemerintahan demokrasi kerana raja berkecuali dalam hal politik, ekonomi dan dasar negara. Nah, so itulah dia, mengimbangi. Raja itu sendiri mengimbangi segala perkara walaupun dia berkecuali. Okay. Baik, seterusnya, kuasa pengimbang pada raja, okay, kuasa pengimbang pada raja mampu untuk meredakan konflik yang berlaku dalam demokrasi, seperti pertikaian parti politik yang pelbagai ideologi dan perselisihan antara kaum. Raja inilah penengahnya, raja inilah yang mengimbanginya supaya tidak berlakunya pergaduhan, rusuhan yang tak apa. Faham tak? Okey. Jangan terpedaya dengan politik sekarang. Okey. Kita kena tahu raja adalah ketua utama negara. Politik dalam negara kita begitulah dia. Okey. Kejap bertukar itu, kejap bertukar ini. Okey. Pemimpin kerajaan memang kata bertukar. Raja pun tukar juga. Namun di kalangan raja yang Melayu, insya-Allah kedudukan raja ni akan mengimbangi semuanya. Okey, supaya tidak berlakunya perlampauan. Okey. Baik. Perlampauan dalam politik maksud saya. Okey, seterusnya. Baik, mekanisme semak dan imbang juga berlaku kerana wujudnya pengasingan kuasa. Okey, bagaimana kita tengok? Okey. Pertama, adanya badan perundangan. Badan perundangan ni anak-anak berperanan untuk mengubah undang-undang. Okay. Yang mana undang-undang ini akan dilaksanakan oleh badan eksekutif. Namun jika berlakunya konflik dan keliruan, okay, dalam undang-undang yang dibuat, yang digubal, okay, maka badan kehakiman inilah yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Begitulah tiga badan utama dalam pentadbiran negara kita menyelesaikan masalah-masalah ini. Okey. Seterusnya, apa lagi yang unik? Okey, yang ketiganya ialah kuasa budi bicara. Kuasa budi bicara. Kuasa budi bicara. Kuasa budi bicara ni anak-anak, kuasa yang boleh dilaksanakan oleh baginda Sultan, baginda Ya Tuan Agong tanpa mendengar atau menurut nasihat ketua kerajaan dalam perkara tertentu. Okay. Raja boleh buat keputusan tanpa nasihat oleh sesiapa pun. Okay. Namun dalam beberapa perkara, contoh, okay, berkaitan dengan pelantikan ketua kerajaan persekutuan seperti Perdana Menteri. Okay, ingat apa yang berlaku tahun lepas? Berlakunya perubahan Perdana Menteri daripada Tun M kemudian kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang sekarang PM kita. Okay, itu atas budi bicara Sultan atau Yang di-Tuan Agong. Okay, anak-anak. Yang kedua, okay, raja dan yang di-Tuan Negeri pula mempunyai kuasa budi bicara melantik ketua kerajaan negeri, iaitu menteri dan ketua
menteri ya. Ini untuk menteri, yang tadi ini untuk negara. Okay, tuan. Seterusnya, yang Tuan Agong mempunyai kuasa budi bicara untuk tidak memperkenankan permintaan pembubaran parlimen. Okay, ini yang berlaku sekarang ni. Okay, yang mana pembubaran parlimen ditangguhkan. Okay, baik, itu adalah kuasa yang Tuan Agong. Boleh on, boleh off. Ada gitu. Baik, Raja dan Yang Tuan Negeri pula mempunyai kuasa budi bicara untuk tidak memperkenankan pembubaran DUN. Ada gitu. DUN ni adalah Dewan Undangan Negeri. Okey. Baik, kejap. Okay, seterusnya. Kerjasama politik. Okey. Kerjasama politik pun antara unsur-unsur yang unik dalam pentadbiran kita. Okey. Baik. Pemuafakatan pelbagai parti politik dalam satu gabungan membolehkan parti politik membentuk kerajaan dan berkongsi kuasa dalam pemerintahan negara kita. Permuafakatan. Okey, berkongsi kuasa dalam pemerintahan negara kita. Bagaimana? Menerusi pilihan raya umum. Okey, bila dalam ada pilihan raya umum, kita akan dapat melihat pelbagai parti politik bersama, okay, untuk membentuk pakatan dan bersama untuk memerintah negara. Contoh, okay, PRU ke-14 baru-baru ni, baru-baru pun 2-3 tahun lepas, okay, pada tahun 2018 memperlihatkan kerjasama politik telah membolehkan Pakatan Harapan memenangi pilihan raya untuk membentuk kerajaan persekutuan, yang mana sedia maklum sebelum ini Barisan Nasional, namun tewas pada 2018. Okey, dan sehingga hari ini masih lagi Pakatan Harapan. Okey, begitu. Apa yang baik tu kita ambil lah. Okey, kita doakan pemerintahan negara kita dalam keadaan yang lancar, aman, tidak ada perkara-perkara yang tidak diingini. Itu kita nak. Okey, politik penting juga. Okey, namun keamanan negara mesti dijaga. Itu yang kita nak. Okey, baik, tengok gambar di sebelah ni, kerjasama politik di Malaysia. Okey, daripada 1954 lagi ada Parti Perikatan. Hari ini bagi tuan-tuan baca yang ni sendiri, baca. Inilah antara kejayaan-kejayaannya. Ya. Yang menunjukkan uniknya Malaysia, kerjasama pelbagai kaum dalam pelbagai parti politik untuk bentuk pemerintahan di Malaysia. Gabungan Parti Sarawak, GPS. Okay. Ini Sarawak ni. Wujud 2018. Sebelum ni Barisan Nasional, namun bertukar menjadi GPS kalau di Sarawak. Tak ada. Seterusnya, kita imbas kembali apa yang kita dah belajar dalam bab 3. Okay. Yang pertama hari itu 31 kita dah belajar berkaitan dengan latar belakang pemerintahan kerajaan, pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Okay. Yang mana kita dah sentuh pemerintahan beraja Kesultanan Melayu Melaka sebelum Perang Dunia Kedua, masa pendudukan Jepun, selepas Perang Dunia Kedua, okey, Raja Perlembagaan dan Demokrasi Berparlimen selepas mereka. Seterusnya juga kita dah belajar sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Okey, yang mana kita dah lihat Dubar. Okey. Okey, kemudian contoh berkaitan dengan Majlis Sultan-Sultan masa Malayan Indian, Majlis Raja-Raja selepas Ketuan Tanah Melayu 98, Majlis Raja-Raja selepas Merdeka, kedudukan Raja-Raja, Majlis Raja-Raja dalam pelbagai persekutuan. Kemudian juga kita lihat ada belajar Yang Tuan Agong dan Raja dalam perlembagaan persekutuan, yang mana disentuh berkaitan dengan institusi yang ada Tuan Agong, kedudukan Yang Tuan Agong dan kuasa yang ada Tuan Agong. Juga kita dah sentuh berkaitan dengan amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Okey, yang mana dah sentuh berkaitan dengan amalan pilihan raya, kebebasan asasi, contohnya pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Dan akhir sekali kita dah sentuh berkaitan dengan kedudukan amalan demokrasi berparlimen. InsyaAllah anak-anak